Okey, kita balik semula ke slide kita. Okey, operasi pendarapan di dalam wang. Okey, kita lihat kepada soalan 1D ya. Ini adalah cara untuk kita buat bentuk lazim dalam darab dengan tepat. Okey, saya tukar sikit. Simbol darab letak di hujung sekali sebelah kiri. Okey, jadi kemudian kita kena darabkan dengan betul. Okey, 8 darab sifar macam biasalah. Darab kalau kita jumpa apa-apa nombor sekalipun dengan sifar akan tetap menghasilkan sifar. Okey, 8 darab 2. Kena hafal lah sifar ya. 8 darab 2 bermakna 16. Macam biasa saya terangkan, 16 kita tak boleh letak satu ni di sebelah 6 kerana ada lagi angka yang belum kita selesaikan. Kita naikkan. Okey. Jadi titik ni kita tetap turunkan pada kedudukan yang sama. Okey. Dan 8 darab 4 adalah 32 campur dengan 1 akan menjadi 33. Okey. 8 darab 4. Bila jadi 33, okey, pun sama tak boleh kita letakkan di dalam petak dekat bawah ni, kita kena naikkan di atas angka yang seterusnya. Memang macam tu. Okey, jadi 8 darab 9, 8 darab 9 adalah 72. Okey, dan jangan lupa kita campurkan dengan 3. Okey, jadi kena ingat kalau ada angka di atas dia, campurkan. Okey, 72 campur 3 kita akan dapat 75. Pun sama, kita tak boleh lagi tulis 75, 7 tu di bawah. Kerana ada angka lagi di hadapan yang belum selesai. Naikkan 7 tu di angka nilai yang paling hadapan. Okey, baik, 75. 8 darab 7, berapa tu? 8 darab 7 adalah 56. Okey. Dicampurkan dengan 7 akan jadi berapa? Okey. 63. Okey, 63 kita dah boleh tulis semuanya di bawah kerana dah tak ada angka lagi kat depan ni untuk kita naikkan ke atas. Dan jangan lupa masukkan simbol RM untuk menunjukkan ini adalah wang. Jadi sekarang ni kita lihat berapa nilai jawapan kita dapat. Okey, ini adalah RM6,353.60. Okey. Saya tunjuk cara ni kenapa? Kerana di akhir kelas kita nanti kamu kena buat latihan ni bersama dengan latihan bahagi yang cikgu akan tunjukkan nanti. Okey. Baik, untuk yang dalam jadual ini nombor 2 ni, okey. Dia minta jumlah harga. Kuantiti ni ada 10. Harga satu unit barang ini adalah RM245.50. Bermakna RM245.50 darab dengan 10. Okey. Bermakna untuk nombor 2 ni bagaimana cara nak buat? Okey. Kena buat satu-satulah. Okey. Kita dah tahu tadi RM245.50. Okey. Kita tahu harga untuk satu unit. Dia nak tahu jumlah. Okey. Jadi kita kena cari harga untuk 10 unit. Bermakna kita kena darab 10. Okey. Kena buatlah bentuk lazim dia. Okey. Dan kena ingat bila darab 10, 10 ni bukan duit ya. Jadi simbol RM tu hanya kita letak kepada nilai harga seunit sahaja. Sebab itu nampak soalan yang lain ni semua simbol RM ni di atas sahaja. 4 ni tak ada simbol RM. 8 pun tak ada simbol RM. Okey? Jadi yang ini darab macam biasa. Okey? Darab 10 bermakna darab 1. Tambahkan sahaja sifar nanti untuk jawapan dia. Okey? Baik. Saya beritahu cara ini kerana saya nak kamu buat latihan sekali dengan bahagi selepas ini. Okey. Itu adalah serba sedikit untuk
operasi darab dalam wang. Okey, darab kita kena ingat bermakna kita tambah berturut-turut. Okey, kalau macam RM340 darab 4 bermakna RM340 ni ditambahkan sebanyak 4 kali. 340 tambah 340. Ni saya tunjuk nak bagi kamu faham. 340 tambah 340 tambah 340. Kita buat kat sini lah. Okey. Tambah 340 dan tambah sekali lagi 340. Nampak? Dia berulang sebanyak 4 kali. Sebab itu dia darab 4. Okey? Itu adalah maksud pendarapan. Okey? Apa hubungannya dengan tambah? Okey? Jadi kita belajar sekarang ni operasi ini di dalam topik wang. Okey? Baik. Saya teruskan lagi bahagian bahagi yang kita nak pelajari pada hari ini. Okey? Okey, kita lihat pada halaman 11. Okey? Kita tahu kalau bahagi kita dah tak boleh pakai bentuk lazim yang macam tambah, tolak dan darab. Apa yang kita kena buat? Kita kena menggunakan simbol begini. Nampak? RM500 bahagi 2. Okey? Bermakna kita menulis RM500 dan dibahagikan dengan berapa kita letak kat luar. Boleh jadi kalau kamu nak buat macam ni pun boleh. Okey, RM500 bahagi 2. Boleh je. Kalau nak menyerong sikit pun boleh atau nak menegak pun boleh. Okey, masih lagi sama. Masih lagi bahagi. Okey? Baik. Jadi apa kaitannya yang kita nak buat selepas ni? Kita masih menggunakan sifir. Okey? Tapi sifir berapa kita nak pakai? Kita menggunakan sifir 2. Okey? Sebab itu dekat sini dia bahagi dengan 2. Apa yang kita lihat di sini adalah cara melalui gambar rajah. Okey? Dibahagikan dengan 2 orang. Nilainya adalah RM250. Nampak dia agih-agihkan. Dalam bahagi kita mesti dapatkan jawapannya nilai yang adil. Maksudnya apa? Bila kita lihat bakinya mesti sifar. Okey? Tak ada nilai dekat sini. Barulah adil. Kalau dia dapat 250, yang murid seorang lagi ni pun masih dapat RM250 juga. Sama banyak. Okey? Kena faham konsep bahagi. Okey? Jadi, saya buatkan besar-besar dekat sini. RM ini kita boleh abaikan seketika sebab kita nak fokus pada nombor. Okey? Boleh tulis tapi kita fokuskan kepada nombor. Okey? 500 tak ada dalam sifir 2, betul tak? Kamu tengok dekat sifir 2 yang saya letak ni. Jadi, kita lihat pada 5. 5 pun tak ada. Kita cari yang paling hampir yang boleh ditolakkan. Okey? Jadi kita nampak kat sini adalah 4. Okey? Kita masukkan 4 dekat bawah 5. Okey? Jadi sebenarnya 2 darab 2 dapat 4. Nampak? Ingat, bahagi berkaitan dengan tolak. Okey? Jadi masukkan simbol tolak. Okey? Dekat sini kita tahu kalau 5 tolak 4 akan mendapat baki 1. Okey? Jadi belum selesai lagi. Ada sifar. Kita turunkan sifar tu. Jangan turun semua. Turunkan 1 sifar bermakna sekarang menjadi 10. Jadi kita lihat balik sifir kita. Ada jawapan 10 dekat sini. Jadi ambil nilai ni kita letakkan di bawah 10 daripada soalan ni. Dan masukkan operasi tolak. Okey. Kita tahu 2 darab berapa dapat 10? 2 darab 5. Okey. Saya gariskan ni. Okey.
2 darab 5. Bermakna di atas ini kita akan tulis 5. Okey. Baik, apa yang kamu lihat sekarang? Okey. 10 tolak 10 akan menghasilkan sifar. Okey, sebab nilai yang sama. Dan turunkan sifar yang di sebelah kanan dekat atas ni, kat 500 ni, turunkan ke bawah. Okey. Baik. Bila sifar, kita tahu dalam mana-mana sifir pun kalau darab dengan sifar tetap akan dapat jawapan sifar. Tulis juga. Perlu tulis walaupun sifar. Okey, masukkan operasi tolaknya. Dan kita tahu sifar tolak sifar tetap akan hasilkan sifar. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini 2 darab berapa dapat sifar? 2 darab sifar lah. Jadi di atas tetap kita masukkan sifar tu. Walaupun tidak ada nilai apa-apa, tak ada makna. Tapi perlu sebab kita nak dapatkan jawapan. Saya buat kanak panah supaya kamu nampak. Okey? Baik. Jadi apabila kita dah perolehi jawapan, jangan lupa tuliskan simbol RM di atasnya. Jadilah RM250. Okey? Sebab itu kalau buat pembahagian panjang, kita perlu masukkan sifir. Okey? Baik. Itu adalah nombor 1. Okey? Kita lihat pula nombor 2. Okey? 730 bahagi 10. Jadi kita buatkan dia punya simbol bahagi. Okey? Tulislah simbol RM ni. 730 dan dibahagikan dengan berapa? Tuliskan 10 di luarnya. Okey? Dan sekarang kita akan menggunakan sifir 10. Okey? Penting buat sifir ni kan? Okey? Baik. Dekat sini kita lihat. Dalam sifir 10 tak ada nilai 7. Jadi kita pakailah 73. Google Form yang cikgu belum bagi. Okey. Sekejap. Cikgu terlupa pula. Cikgu rasa macam dah letak tadi. Okey. Sambil-sambil kalau kamu ikut kelas ni, kamu boleh isikan kehadiran dekat Telegram. Okey. Okey, saya dah letakkan kehadiran dekat kelas, dekat kita punya grup Telegram. Okey. Dan satu lagi untuk lebih mudah, saya letakkan juga dekat kita punya ruangan chat. Okey. Pilihlah nak isi kat mana satu ya. Okey, saya teruskan semula. Okey. Kita dah nampak. Baik. Kita balik semula pada slide kita. Okey. Tadi cikgu kata tak boleh pilih 7 kan? Kita ambil 73. Okey. Bila tak boleh ambil satu angka, ambil 2 angka. Okey. Lihat dekat sini. Ada ke 73? Tak ada. Yang paling dekat adalah 70. Kita tulislah 70 bawah dia. Nampak? Bahagi memang kena buat satu-satu. Okey, cikgu tak akan pergi laju-laju dekat sini sebab cikgu nak awak faham dan boleh buat. Okey? Kenapa ambil 70? Sebab dia yang paling dekat dengan 73. Itu sebabnya. Okey? Baik. Jadi, kita tolakkan. Macam biasa kita tolakkan. Okey? Dan ingat, 70 ni daripada mana? 10 darab 7. Jadi 10 darab 7 letak kat atas 3. Okey. Bukan dekat atas 7 sebab dah pakai 2 angka. Kita kena letak dekat angka yang sebelah kanan ni. Okey, atas angka 3 lah. Okey. Baik. 73 tolak 70
Bakinya adalah 3. Okey. Jadi ingat, belum selesai lagi. Ada lagi sifar dekat sebelah kanan. Turunkan sifar ni. Nampak? Yang atas pun turun ke bawah. Yang soalan kedua pun sama. Kita turunkan. Okey, kita lihat lagi. Ada ke 30 dalam sifar 10? Ada. Nampak? Bila ada, kita terus tuliskan di bawahnya. Sebab itu berulang 2 kali ya. Kadang-kadang awak rasa keliru kan? Kenapa berulang 2 kali benda yang sama? Kerana satu lagi tu kita ambil daripada sifir. Bukan kita pergi tulis semula saja-saja, tak. Okey? Dan kita tolakkan. Jangan lupa tolakkan. Sebelum tolakkan ingat. 10 darab berapa dapat 30? Nampak? 10 darab 3. Kali ini tuliskan. Dah tak ada angka dah selain sifar. Makanya atas sifar lah kita kena tulis. Okey? Jadi 30 tolak 30 akan menghasilkan sifar. Okey? Maksudnya perlu teruskan lagi ke? Perlu ke teruskan lagi? Saya minta respons orang. Tak ada respon? Okey. Maksudnya kita tak perlu teruskan lagi. Kerana dah tak ada angka lagi di sebelah kanan. Dan semuanya kita dah selesaikan. Dah jadi sifar. Jadi jawapannya, jangan lupa tuliskan simbol RM. Jawapannya adalah RM73. Okey? Baik. Ini kaedah ini samalah untuk soalan yang ketiga dan seterusnya. Yang penting kita kena tahu sifir apa yang kita nak pakai. Jawapan sifir yang sesuai untuk kita tolakkan. Dalam bahagi ada penolakan. Dalam darab ada operasi tambah. Okey? Okey, kita lihat muka surat 12. Okey, soalan 4. Okey, muka surat 12 soalan 4. Berapakah harga sebiji buah mangga? Buah mangga dekat sini ada yang 5 biji RM8. Ada yang 8 biji RM10. Okey? Jadi kita kena bahagikan dengan nilai wang yang ada. Okey? Kenapa? Sebab kita nak tahu harga satu biji mangga. Okey? Lihat cara yang pertama. Kita tukarkan RM8 ini menjadi nilai dalam sen. Kita tahu RM1 akan jadi 100 sen. Kena tahu pertukaran unit antara ringgit dengan sen. Kalau RM8 bermakna 800 sen. Okey? RM8 bermakna 800 sen. Nampak? Sebab itu 800 sen bahagi 5. Lebih mudah kan? Kenapa? Kalau yang RM8 ni kita tak gunakan RM8 dalam bentuk titik-titik. Boleh juga. Tapi pilih kita nak buat cara yang mana yang lebih mudah. Okey? Baik. Cikgu lebih suka pada cara yang pertama. Selepas kita tukarkan nilainya kepada sen, barulah kita bahagikan. Kalau tadi RM kan? Jadi yang ini ada sen, kita tuliskan sen di belakangnya. 800 sen bahagi 5. Nampak? Okay? Jadi kita pakai sifir berapa? Kita pakai sifir 5. Okay? Dalam sifir 5 ada ke 800? Tak ada. Terlalu besar. Nak pakai 80 pun besar juga. Sebab apa? Kerana 8 ini lebih besar daripada 5. Jadi tak perlu kita ambil sampai 80. Kita ambil 8 dulu. Buatlah garisan putus-putus kan. Kalau nak takut keliru kita buat macam tu. Okey, ada ke jawapan 8 dalam sifir 5? Pun tak ada. Kita pilih yang terhampir, yang paling dekat. Adalah 5. Okey. Bila kita pilih 5, kita masukkan di bawah dia untuk tolak. Dan jangan lupa
5 darab berapa dapat 5? 5 darab 1. Masukkan 1. Tulis 1 di atas. Okey? Okey. Sekarang 8 tolak 5 adalah 3. Okey? Dan kita boleh turunkan sifar di sebelahnya. Jangan turun semua. Turun 1 je dulu. Okey? 30. Ada ke 30 dalam jawapan sifir 5? Ada. Ni ada? Jadi kita tuliskan sekali lagi 30 tu. Okey. Ingat masukkan operasi tolak. Okey. Dan jangan lupa kita lihat dekat sini. Okey. 30 ni 5 darab apa? 5 darab 6. Okey. 5 darab 6. Naikkan di atas sifar yang ini. Bukan sifar yang paling belakang. Kita pakai sifar yang ini turun ke bawah. Okey. Tu kena faham. Kena tahu mana satu tempat yang kita nak tulis ke atas tu. Okey. Saya buat bagi dia jelas. Okey. Dah selesai ke? Belum. Kita turunkan sifar yang paling kanan. Macam saya beritahu, dalam setiap sifir, kalau darab dengan sifar tetap akan menghasilkan sifar. Okey? Jadi kita ambil sifar ni. Tuliskan di bawah sifar yang di atas ni. Tolakkan. Sifar tolak sifar tak memberi makna apa-apa. Masih lagi jadi sifar. Dan kena ingat, yang paling hujung ni kita tetap kena letakkan jawapannya. 5 darab sifar. Menghasilkan sifar. Tulislah sifar. Okey? Jadi jangan lupa tuliskan simbol sen. Okey? Jadi jawapannya sekarang adalah 160 sen ataupun RM1.60. Kalau kita tukarkan dalam bentuk ringgit. Okey? Baik. Jelas tak? Tak jelas. Jelas tak? Tak jelas. Tak jelas. 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 Okey, ada yang tak faham. Siapa tak faham? Saya kena tanya siapa tak faham. Ada? Okey, tak ada. Nampaknya semua faham. Alhamdulillah. Okey, kita boleh teruskan lagi. Okey, kita lihat soalan 5. Kira harga seunit kereta kawalan jauh. Dia bagi 8 biji kat sini, 8 buah. Okey. Jumlah harga diberi adalah RM1,008.40. Okey. Jadi memang kita kena buat dia punya pembahagian panjang. Okey. Macam biasa saya bagi tahu simbol RM tulis, sekadar tulis sahaja. Kita jangan pening-pening. Yang penting kita tulis dulu. RM1,008.40 bahagi 8. Sebab kita nak tahu harga sebuah sahaja. Bahagi ni kita nak tahu harga sebuah sahaja. Kalau 8 biji buah mangga, kita nak tahu harga sebiji mangga berapa. Kalau sebiji kek bahagi 2, kita nak tahu seorang dapat berapa keping kek. Okey, sebab namanya bahagi. Mesti kita kena tahu bilangan yang adil. Orang tu dapat berapa. Okey, tu yang penting. Baik, sekarang kita gunakan sifir apa? Kita gunakan sifir 8. Okey, dekat sini nampak sifir 8. Baik. Okey. Macam biasalah. Okey, panjang macam ni kan. Nak mula dari mana? Masih lagi mula daripada 1008 ni dulu. Okey. Jadi kita tak boleh ambil 1. Kita boleh ambil 10. Kita mula dengan 10. Okey. Kenapa? Sebab nilai tu sesuai. Kita tak boleh ambil 100. Tak ada dalam sifir 8 ni 100. Besar sangat. Ambil 10. Okey. 10 pun tak ada jawapan dalam ni. Kita ambil yang paling dekat dengan 10. 8 lah. Kalau 16, 10 tak boleh tolak 16. Okey. Jadi
Kita tuliskan 8 di bawah 10. Dan kena ingat 8 darab berapa? Dapat 8. Dapat darab 1. Tuliskan 8 darab 1 di atasnya. Okey? Sekarang kita tolakkan. 10 tolak 8 jadi berapa? Okey? 10 tolak 8 akan jadi 2. Okey? Dah selesai. Belum lagi. Ada sifar. Kita turunkan sifar. Jadi 20. Ada ke 20 dalam sifar 8? Tak ada. Yang paling dekat adalah 16. Masukkan yang paling dekat. Okey? Baik. Jadi 8 darab berapa 16? 8 darab 2. Jadi kita tuliskan 2 di atas sifar ni. Jangan salah tulis tempat dia. Okey? Sifar ini yang turun. Jadi 8 darab 2 mesti tulis di atas sifar yang kita turunkan tu. Okey, kita teruskan lagi. 20 tolak 16 belum selesai. Kena tahu mencongak untuk tolak dengan tepat. Okey? 20 tolak 16 adalah 4. Jangan salah tulis. Ya? Baik. Jadi kita turunkan lagi nilai. 8. Nampak? Kita turun satu-satu nilainya. Supaya kita tak buat kesilapan. Dalam sifar 8, ada ke jawapan 48? Ada. Nampak? 48. Itu sebabnya kena menghafal sifar. Penting kena menghafal sifar. Okey? Jadi ada 48. Masukkan 48 dekat bawah ni. Okey? Macam biasa 8 darab berapa dapat 48? 8 darab 6. Tuliskan 6 dekat atas 8. Okey? Jadi yang bawah ni tolakkan. Nampak? Nombor yang sama ditolakkan menghasilkan sifar. Okey? Jadi yang kat belakang ni belum selesai. Ada titik pula tu nak buat macam mana? Titik ni kita kena ikut. Sama macam operasi bentuk lazim. Untuk bahagi pun kita kena ikut. Titik dekat sini di atas pun kita masukkan titik. Okey? Jadi kita turunkan 4. Baik. Oleh kerana 40 ni 4 kita turunkan 4 dah tak muat kat sini ya. Turunkan 4. Dalam sifar 8 tak ada 4. Yang paling kecil nak ditolakkan adalah sifar. Tulislah sifar. Okey. Dah tak muat dah saya tulis. Baki ni adalah 4. Okey. Oleh kerana sifar 8 darab sifar dapat sifar. Jangan lupa kat atas dia tulis sifar. Jangan abaikan walaupun kena tulis sifar. Dan yang paling hujung ni kita nampak ada satu lagi nilai yang kita kena turunkan iaitu sifar juga. Okey? Nampak bahagi memang kena hati-hati. 40. Ada jawapan 40 dalam sifar 8. Okey? Tulis 40 di bawah 40 ni. Dah kecil dah ruangan. Tulis 40. Dan akan menghasilkan sifar. Nampak? Saya tulis kat sini sebab dah tak muat. Okey? Dan jangan lupa kita tahu 8 darab 5 adalah 40. Masukkan nilai 5 di atasnya. Okey? Nampak? Penting kena masuk satu-satu. Dan kita tahu jawapan akhirnya sekarang ialah RM126.5. Nampak? Kena sebut dengan jelas dan tepat supaya kita buat benda tu betul. Okey? Okey. Cikgu rasa pun kamu dah faham. Okey, yang ini kamu pun boleh buat ni insya-Allah. Kita terus pergi kepada cabar minda. Okey? Dia kata 50 sen bahagi 10 dapat berapa? Kenapa pula cabar minda cakap macam tu ya? 50 sen bahagi 10. Dapat berapa ya? Kita tak tahu kan? Okey. Tapi kita boleh buat dia punya bentuk lazim. Okey. Kalau tak nak buat bentuk lazim pun tak apa sebenarnya. Tapi kita buat. Okey. 50 sen dibahagikan dengan 10. Kita pakai sifar apa dekat sini?
Sifir 10. Terus ada 50. Senang ni macam berminda pun macam ni kan. Okey, tak apa. Baik, kita tuliskan 5. Dan masukkan 50 sen tu. Nampak? Jadi sekarang ini adalah jawapannya. Berapa? 5 sen. Tapi dia tak nak jawapan dalam sen. Dia nak dalam ringgit. Jadi berapa anak-anak semua? Kamu rasa jawapan dia? Kita dah tahu tadi. RM1 sama dengan 100 sen. Maksudnya, nampak? Kalau kita tukarkan ringgit ni kepada sen, dia akan jadi banyak. Tapi kalau sennya sedikit, nak tukar kepada ringgit, akan ada titik perpuluhan. Okey, seorang cuba bagi tahu saya. Berapakah nilai 5 sen dalam bentuk ringgit? Sebutkan nombor dia. Siapa nak cuba? Ada yang nak cuba? Takut nak cuba? Okey, kita lihat di sini 5 sen. Nilai ini sangat kecil. Jadi, letak di belakang. Habis tu yang depan ni kita nak letak apa? Yang dekat depan ni kita nak letak apa? Ya. Lepas titik ni nak letak apa? Sifar juga. Pandai. Okey, malu nak cakap. Okey, jadi sekarang ini inilah jawapannya. Okey, masih lagi sebut 5 sen. Tapi ditulis dengan dua cara yang berbeza. Satu, kita tulis simbol sen. Satu lagi kita tulis dalam bentuk ringgit ataupun RM. Okey? Nampak kan semua? Nampak? Berbeza tapi nilai yang sama, tulisan yang berbeza. Okey? Okey? Semua orang nak main kuis tak? Mesti nak. Boleh main kuis dekat grup Telegram. Okey? Ya, soalan mudah-mudah sahaja. Apa yang kita pelajari, itulah yang saya bagi. Berderet-deret hari ini. Nampaknya ramai yang semakin faham. Okey. Tahniah, berulang-ulang kali tahniah. Okey. Okey. Mana yang paling rendah? Yang paling susah kamu nak jawab ni. Okey, kalau kita lihat dekat sini, soalan 3. Yang paling rendah. Ada 57% sahaja. Ada dua lah. Okey, soalan 3 dan soalan 7. Mari kita tengok apa yang susah sangat ya. Soalan 3 dan soalan 7. Okey, kita lihat soalan 3 dulu. Okey, kita lihat soalan 3. RM10,000 dibahagikan dengan 100. Apa jawapan dia? Jawapannya adalah 100. 10,000 bahagi 100. Jawapannya adalah RM100. Ramai yang salah dekat sini. Okey. Baik, kita lihat pula nombor 7.
RM3,650 bahagi 1,000. Berapa jawapan dia? Ada sen ni ya. Ada sen. Sebab bahagi 1,000 dia tak akan jadi nilai yang tinggi. Dia akan jadi nilai paling rendah sekali. Jadi berapa jawapan dia, kelas? RM3,65. Okey. Baik, tak mengapa. Harapannya nanti kamu akan lebih peka lagi, okey? Baik. Kamu buat pada halaman 10. Okey? Tadi soalan darab kan? Cikgu dah pesan. Kamu buat, okey? Caranya masih lagi macam tadi. Okey, pendarapan, gunakan bentuk lazim, tunjuk cara bentuk lazim. Dan yang kedua, kamu buat soalan bahagi pada halaman 13. Okey? Baik. Macam mana kita nak buat? Okey, lihat contoh yang cikgu bagi. Macam biasa, buatlah garisan tepi. Okey? Untuk tulis tarikh, untuk tulis hari. Okey. Jadi sekarang ni. Okey, kejap ya. Saya cari mata pen saya ni. Oh, nampaknya mata pen saya tak detect ni ya. Sekejap. Okey, macam biasa kamu tuliskan hari. Okey, hari ni hari Jumaat. Okey, tuliskan tarikh, tuliskan arahan. Okey, apa arahannya? Kalau darab tadi, kira. Okey, nombor 2 adalah kira jumlah harga. Untuk bahagi, kamu tulislah arahannya bahagi. Okey, selangkan elok-elok. Okey, contohnya untuk A. Okey, RM290. Buatkan garisan elok-elok. Okey, dan buatkan jawapannya. Okey. Jadi kalau soalan yang bahagian E ni contohnya D ni, maknanya kamu kena tuliskan bentuk lazim dia dulu. Okey. RM63 bahagi 3 sama dengan, okey, buatkan bentuk lazimnya di bawah ini. Sengit-sengit sikit cikgu tulis ya. Okey, kurang cantik. Okey, tapi kamu boleh buat dengan kemas. Okey. Buatkan bentuk lazimnya. Okey, buat kat jalan kerjanya. Okey, buatlah sifir di sebelah kanannya supaya kamu nampak apa pengiraan, bagaimana untuk dapatkan jawapan dengan tepat. Okey? Baik, cikgu akan masukkan skema jawapan dalam grup Telegram kita untuk panduan kamu. Okey? Tapi saya tak masukkan sekarang lah. Okey? Nanti kamu tiru terus ya. Okey. Selamat membuat latihan. Okey? Terima kasih kerana dapat join kelas hari ini. Dan jumpa lagi. Okey? Kalau ada soalan boleh tanya dekat grup ya. Okey. Bye semua.